Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin-nas, atau kama qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, ahli Tuan Kuasa Masjid Al-Irfan Derga, yang dimuliakan pimpinan qaryah, pimpinan masyarakat, yang dimuliakan hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, salihin, salihat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak yang kasih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Allah Subhanahu wa taala pilih kita dapat sama-sama kita menghadirkan diri kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah rumah Allah. Kata ulama, asyraful makan huwa masajidullah. Sebab semula-mula tempat adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu melihat seorang lelaki yang berulang alik dari rumahnya ke masjid, dari masjid ke rumahnya, fashhadu bil iman, fashhadu bihi bil iman, maka saksikanlah dia dengan penuh keimanan. Makanya orang yang hadir ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, pilihan daripada Allah, taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berada dalam rumah Allah taala ini, kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah kerana Allah taala memilih kita. Yang kedua, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah. Rumah Allah ini menjadi tanggungjawab kepada seluruh ahli qaryah untuk mengimarahnya. Sesungguhnya orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini di kalangan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, seperti mana dinyatakan dalam Al-Quran. Orang yang suka kepada masjid, orang yang suka datang ke masjid, orang yang suka mengimarahkan masjid, orang yang suka khidmat kepada masjid, hatinya terikat dengan masjid, maka orang ini adalah orang yang penuh keimanannya kepada Allah dan kepada hari akhirat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan di antara mengimarahkan rumah Allah taala ini di kalangan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat? Yang pertama, beriman kepada Allah itu menandakan bahawasanya dirinya itu mengetahui dia adalah hamba Allah. Orang yang mengetahui dirinya hamba Allah, dia tidak akan melepaskan dirinya daripada rumah Allah. Orang yang mengetahui bahawasanya dia itu adalah hamba abdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan melepaskan masa untuk solat 5 waktu di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat-sangat dia cari, kecuali dalam keadaan darurat ataupun ketidaksempatan waktu. Namun kalau ada pilihan, sama ada untuk sembahyang di rumah ataupun di masjid,
sama ada nak sembahyang di pejabat ataupun di surau, sama ada nak sembahyang di tempat perniagaan ataupun di surau ataupun masjid yang berdekatan, maka orang yang penuh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan berderu datang ke masjid. Kemudian tanda yang kedua, orang yang beriman kepada hari akhirat juga di kalangan mereka yang mengimarahkan rumah Allah. Kerana di dalam rumah Allah Ta'ala ini, di persekitaran rumah Allah Ta'ala ini, semuanya tempat ini adalah tempat ibadah, tempat mendapatkan ganjaran pahala. Orang yang tengok kasut kawan tersepak sampai masuk bawah kereta, dia keluar-keluar, ada kasut kawan tu tersepak, ada orang sepak masuk bawah kereta, dia pun tarik ambil kasut tu letak balik ke tempat letak kasut. Yang tu dapat pahala di sisi Allah. Orang tengah ambil ayat sembahyang di tempat wudu, cebok jatuh pas ke bawah, 10 cebok, 9 duduk bawah, 1 yang duduk atas, yang lain semua duduk bawah. Maka tergerak hati dia, angkat satu persatu cebok tadi, letak di atas kolah balik. Itu pun dapat pahala si Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nampak tik cicak, kemudian dia pun ambil retas, dia ambil buang dalam sampah, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja perbuatan kebaikan yang dilakukan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, semua dipandang oleh Allah. Makanya rumah Allah Subhanahu wa taala ini dekat dengan orang yang sentiasa mengingati akhirat. Sebab itu orang yang mengingatkan dirinya kepada akhirat, dia tidak akan menjauhkan dirinya daripada rumah Allah. Kalau orang itu dia jauh dengan rumah Allah, tentu-tentulah dirinya jauh lagi imannya kepada hari akhirat. Kerana apa? Hari akhirat itu pasti. Kehidupan kita ini sebagai seorang manusia, kita mempunyai 4 alam yang akan kita lalui. Alam yang pertama kita telah lalui, iaitu alam rahim ibu. Semua kita dah keluar dah daripada alam tersebut. Daripada alam tersebut kita semua dah keluar dah. Alhamdulillah, ada di kalangan kita yang dah duduk, dah keluar daripada alam tersebut, kemudian pindah masuk ke alam dunia. Ini adalah alam yang kedua. Alhamdulillah, ada di kalangan kita dah duduk 20 tahun dah di dalam dunia ini. Ada yang 30 tahun dah, ada yang 40 tahun dah, ada yang 50 tahun dah, ada yang 60 tahun dah, ada yang 70 tahun dah, ada yang 80 tahun dah. Ada yang juga 90 tahun, tapi jarang-jarang. Tapi ada yang 100 tahun dah hidup di dunia ini, tapi yang tu kadang-kadang. Namun kita kena tahu pula perjalanan kita selama mana kita akan berada di atas dunia ini, iaitu alam yang kedua. Alam yang kedua ini pasti dan pasti ada tarikh lahirnya kita, dan pasti ada tarikh wafatnya kita. Kerana apa? Kerana alam yang kedua ini adalah alam meninggal. Kita akan meninggalkan alam ini. Namun menjadi satu persoalan kepada kita, bilakah kita akan meninggalkan alam yang kedua ini? Kita akan berpindah kepada alam yang ketiga, itu pasti. Tapi bilakah kita akan pindah ke alam yang ketiga itu? Tidak orang dapat pastikan. Kalau kita pergi kat doktor pakar sekalipun, doktor pakar tak boleh bagi jawapan. Bahkan doktor pakar tu pun sendiri pun tak boleh menentukan bilakah hari dia meninggal. Kerana apa? Kerana semuanya itu ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun ianya pasti dan pasti. Kata Nabi SAW, wa kafa bil mauti mau'iza. Cukuplah dengan kematian itu sebagai satu peringatan. Maka perjalanan dunia kita ini akan berakhir. Namun kita kena ketahui bahawasanya perjalanan dunia ini ada tuntutannya. Apakah tuntutannya? Tuntutannya adalah amalan yang hendak kita bawa kepada alam yang ketiga dan alam yang keempat. Selepas mana kita wafat, meninggal dunia, ke manakah kita?
tentu dah tentu kita ke alam yang ketiga, iaitu alam barzakh. Jadi orang-orang dulu, tutuk guru dulu, mereka jadikan masjid di samping masjid tanah perkuburan. Perasan tak perasan? Kalau masjid yang lama-lama, sampai sekarang ni pun, sebelah masjid tanah perkuburan. Tak kira kadang-kadang depan masjid, tepi masjid, kiri masjid, belakang masjid. Kalau macam kita, kiri kanan masjid, kiri masjid pun ada, depan masjid pun ada, belakang masjid pun ada. Keliling kita ni adalah tanah perkuburan. Tanda dia apa? Tanda untuk memperingatkan kita. Bila kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kita pasti dan pasti kita akan pergi ke alam yang ketiga, iaitu alam barzakh ataupun alam kubur. Maka di alam kubur bukan lagi tempat untuk bersenang lenang, bukan lagi untuk tempat untuk bekerja. Kerana kata ulama, alam kubur adalah alamul istirahah, alam untuk berehat. Berehat bagi siapa ni? Berehat bagi orang yang bersusah payah di dunia. Berehat bagi orang yang pulun ketika mana dia hidup di dunia. Berehat bagi orang yang telah berlelah-lelah di dunia untuk mencari kebaikan. Tak kira sakit, tak kira letih, dia mai juga. Tak kira sakit, tak kira letih, dia sembahyang juga. Tak kira sakit, tak kira letih, dia baca juga Quran. Dia amalkan juga azkar, zikir-zikir, wirid-wirid. Tidak dilupakan selawat kepada baginda Nabi SAW. Di dalam apa keadaan sekalipun. Kerana dia mengetahui bahawasanya biarlah bersusah untuk melakukan amalan di dunia ini, kerana tempat rehatnya adalah alam barzakh. Orang yang berjihad fi sabilillah, sanggup mengorbankan jiwa dan raga, harta dan benda. Kerana apa? Kerana mereka nak rehat di alam barzakh. Biarlah di dunia berumuran dengan darah. Biarlah di dunia orang keji dan juga maki mereka terhadap perjuangan mereka untuk menegakkan kebenaran. Hanya sahaja Allah sahaja yang mengetahui apa yang berada dalam hati-hati mereka. Mereka berjuang menegakkan kalimah Allah. Mereka berjuang menegakkan syariah Allah. Mereka berjuang sehabis-habisan. Sehingga mereka katakan dalam diri mereka, tidak ada tempat rehat di dunia ini. Semuanya lelah dan susah. Pasti dan pasti selepas mana hari kewafatannya, maka waktu itu bermulalah waktu istirahatnya. Bermulalah waktu rehatnya. Dihampar oleh para malaikat akan payungan-payungan daripada syurga. Lembaran-lembaran daripada syurga menyambutnya. Kerana dia adalah calon ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana dia wafat, wajahnya tersenyum. Ketika dianya wafat, wajahnya kelihatan kegembiraan. Kerana apa? Saat dia menghembuskan nafas yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan tempatnya di dalam syurga. Maka alam dunia ini adalah alam yang sementara. Baki umur kita tak tahu lama mana lagi. Umur yang lalu telah berlalu. Kemarin takkan patah balik. Kemarin dulu pun takkan patah balik. Sejam yang lalu pun takkan patah balik. Maghrib yang kita sembahyang tadi pun takkan patah balik dah. Kerana apa? Kerana waktu yang berlalu tidak akan patah balik. Al-waqtu lan ya'ud. Waktu itu tak sama sekali akan patah balik. Berbaki hanya waktu yang akan datang. Waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Dan waktu yang akan datang tidak siapa pun mengetahui berapakah jarak waktu sekarang dengan waktu yang akan datang, yang Allah Ta'ala peruntukkan untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Maka kita akan berpindah ke alam barzakh. Alam barzakh ini adalah alam di antara dunia dan juga akhirat. Sesiapa yang masuk ke alam barzakh, maka akan ditentukan sama ada hufratun min hufarin niran ataupun raudhatun min riyadil jannah. Sebab itu sentiasa kita berdoa kepada orang yang mati, orang yang meninggal dunia, Allahumma ja'alhu
Qabrahu raudhatun min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratun min hufarin niran. Kita doakan kepada dia, jadikan syurga, jadikan taman di dalam kuburnya, jangan jadikan lubang daripada lembah-lembah api neraka. Makanya di alam barzakh kita ada dua tempat. Sama ada tempat itu adalah tempat istirahat kita yang sangat didambakan oleh kita, ataupun tempat yang bermulanya azab Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min zalik. Maka kita akan tinggal dalam alam barzakh tersebut selama mana dunia ini belum dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas mana alam ini dikiamatkan, tanda-tanda besar akan turun, yang mana para ulama mengatakan tanda kecil kiamat ini sudah dipenuhi. Tanda kecil sudah dipenuhi, telah ada di zaman kita. Seperti mana hadis Nabi SAW yang mengatakan, seorang anak telah menjadikan ibunya sebagai hamba, telah berlaku di dunia kita. Orang perempuan lebih banyak daripada orang lelaki, telah berlaku di zaman ini. Menara-menara bangunan mencakar langit berlumba-lumba di antara satu sama lain membina bangunan yang mencakar langit, telah berlaku di zaman kita. Fitnah-fitnah yang besar telah berlaku di zaman kita. Perkara yang hak dikalahkan, perkara yang batil dimenangkan, telah berlaku di zaman kita. Makanya semua alamat-alamat yang kecil itu telah dipenuhi. Maka bakinya adalah alamat yang besar, tanda qiyamah yang besar. Maka apabila semua alamat yang besar telah turun, kemudian alam ini fana, maka berubahlah daripada alam barzakh, kita akan dipindahkan ke alam yang seterusnya, yaitu alam akhirat. Alam ini adalah alam yang kita akan duduki selama-lamanya, kekal abadi. Namun di manakah kedudukan kita ketika tersebut? Ianya berbalik kepada amalan kita ketika mana kita berada di dunia ini. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa datang ke rumah Allah kerana dirinya adalah hamba Allah taala. Orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada hari akhirat, kerana dia pasti, dia mengetahui satu hari nanti dia akan berpindah ke negeri akhirat. Maka orang yang mengingati akhirat, ia akan datang ke rumah Allah, ia akan mengimarahkan rumah Allah, ia akan menjadikan rumah Allah adalah rumahnya yang kedua. Bahkan masanya lebih banyak di rumah Allah berbanding dengan rumahnya. Maka itulah orang yang telah mengingati akhirat dengan mengikat dirinya terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bergembira, Allah Subhanahu wa taala pilih kita pada malam ini dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah. Moga-moga pilihan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang umur kita. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu sembahyang. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini walaupun di mana kita berada. Kita bermusafir, kita berhenti di mana-mana masjid. Kita pergi ke pekerjaan kita, kita akan singgah dan solat di mana tempat ada orang yang berjemaah. Maka itulah sunnah besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk kita menghidupkan sunnah besar baginda Nabi SAW. Kerana di antara tanda kiamat juga adalah semua amalan-amalan sunnah baginda Nabi SAW kian ditinggalkan. Sunnah solat berjemaah ini telah Nabi SAW lakukan daripada menerima wahyu yang pertama di Gua Hira ketika umur 40 tahun. Turun Nabi SAW daripada Gua Hira, bersolat bersembahyang bersama dengan Sayyidah Khadijah berjamaah. Walaupun ketika tersebut belum lagi disyariatkan waktu sembahyang.
Kemudian sehinggalah baginda Nabi SAW di akhir usia baginda Nabi SAW pun Nabi tidak meninggalkan salat berjemaah. Dengan kisah sirah Nabi SAW, Nabi SAW dalam keadaan sakit, masih lagi menggerakkan tubuh baginda Nabi SAW, dibantu oleh para sahabat, masuk ke dalam masjid untuk sembahyang berjemaah. Namun saat ketika tersebut baginda Nabi SAW tidak mampu mengimami salat. Namun baginda Nabi SAW mengarahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami salat ketika mana baginda Nabi SAW dalam keadaan sakit, dan kesakitan itu membawa kepada kewafatan baginda Nabi SAW. Makanya sepanjang umur hidup Nabi SAW, Nabi tidak pernah meninggalkan salat berjemaah. Maka itu sunnah besar baginda Nabi SAW. Moga-moga sunnah itu menjadi amalan kita, sehinggalah kita pun diakhiri dengan solat yang terakhir sebelum kita pejamkan mata dalam keadaan kita solat berjemaah. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini saya hanya menggantikan ustaz yang tidak dapat hadir. Saya difahami malam ini adalah bacaan tafsir Al-Quran. Maka kita ambil sedikit masa sebelum masuk waktu Isyak. Kita ambil satu ayat, sepotong daripada ayat surah At-Taubah, ayat yang ke-111, 111 daripada surah At-Taubah. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli daripada orang-orang yang beriman amwalahum, anfusahum wa amwalahum, diri-diri mereka dan juga harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan balasannya adalah syurga. Di sini para ulama tafsir mengatakan ini adalah at-tijarah ma'allah, perniagaan bersama Allah. Perniagaan kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang pasti dan pasti memberikan keuntungan. Kerana apa? Kerana bayaran yang Allah Ta'ala bayarkan kepada orang yang beriman adalah bayaran yang paling tinggi. Aghla samanihim, yaitu bayaran yang paling tinggi, yaitu syurga. Maka di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bicarakan kepada kita sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai pembeli. Innallaha ishtara minal mu'minina, Allah Taala sebagai pembeli. Siapa penjual di sini? Di dalam ayat ini penjualnya adalah orang-orang yang beriman. Apa yang orang beriman jual kepada Allah Subhanahu wa taala? Anfusahum wa amwalahum, harta-harta mereka, jiwa-jiwa mereka. Dan apakah yang Allah Ta'ala bayar kepada orang-orang yang menjualkan harta-harta mereka, jiwa raga mereka kepada Allah? Allah bayar dengan syurga. Maka para ulama mengatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Allah Subhanahu wa taala sediakan modal kepada kita. Pasti dan pasti harta-harta yang kita ada, jiwa raga yang kita ada itu modalnya daripada Allah. Kerana apa? Kerana manusia ini meminjam daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada daripada kita ini semua daripada Allah. Semua nikmat yang diberikan daripada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apa sahaja yang ada pada kamu, apa sahaja yang kamu miliki, semuanya nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya semua yang kita miliki, harta kita, jiwa raga kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Taala bagi pinjam dekat kita.
Dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala bersedia untuk membeli semula akan jiwa, raga dan harta benda kita itu, kerana Allah Ta'ala nak membayarkannya dengan syurga. Jadi orang yang beriman, dia mengetahui bahawasanya apa sahaja yang dia miliki itu semestinya dikembalikan kepada Allah. Ada kereta, gunakan kereta untuk jalan Allah. Ada duit, gunakan duit untuk kembalikan kepada jalan Allah, membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Ada rumah, jadikan sebagai perlindungan kepada orang yang memerlukan. Apa sahaja yang kita ada, semua kita buatkan ketaatan kepada Allah. Bahkan jiwa, raga kita, tubuh, jasad kita, anggota badan kita, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Mulut kita berzikir kepada Allah. Telinga kita mendengar kalimah-kalimah ayat Al-Quran Al-Karim. Kaki kita berjalan ke arah yang diredai oleh Allah. Tangan kita melakukan ketaatan yang disukai oleh Allah dan juga Nabi SAW. Mata kita melihat perkara-perkara yang tidak dimurkai oleh Allah dan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita telah menjual semua harta-harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita jualkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa raga yang ada pada kita, anggota badan yang ada pada kita, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemungkinan dan kepastian yang sangat besar Allah Subhanahu wa ta'ala akan membayarnya, mengembalikan kepada kita, kelayakan kepada kita untuk berada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh digambarkan kenikmatannya yang sangat luas, kenikmatannya yang sangat dahsyat, keseronokannya yang melimpahi akal kita untuk memikirkannya. Bagaimana kita fikirkan seseorang yang melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan istana di dalam syurga. Istana di dalam syurga. Istana dalam syurga bukan istana di dalam dunia. Ribuan kali ganda kehebatannya daripada istana dalam dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan apa sahaja yang dikehendaki oleh ahli syurga. Yang diharamkan di dunia dihalalkan di dalam syurga. Tahtal jannah, di bawah syurga terdapat anhar, sungai-sungai yang mengalir, yang mana kita dambakan keadaan yang sangat seronok ketika mana kita berada di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita memilih untuk mendapatkan syurga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, memerlukan usaha, memerlukan kekuatan, memerlukan pengorbanan ketika mana kita berada di dunia ini. Korbankan waktu rehat kita untuk Allah, korbankan waktu senang kita untuk Allah, korbankan harta kita untuk jalan Allah, korbankan segala-galanya demi untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ayat tersebut para ulama menafsirkannya. Ada ulama tafsir yang mengatakan ayat tersebut adalah lil mujahidin fi sabilillah, bagi orang yang bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Al-Imam Ibn Katsir mengatakan ayat tersebut kepada lil muti'in ammatan, bagi setiap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kita pilih jalan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala redai kepada kita. Maka waktu yang berbaki, masa yang berbaki, jadikanlah ia sebagai masa yang emas, masa yang mahal, masa yang berharga. Walaupun sesaat, sedetik, maka kita gunakannya kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan masa yang kita ada ini adalah masa untuk kita praktikkan semua amalan, semua ilmu yang kita amalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajarin
bila samarin. Ilmu yang ada sekiranya tidak diamalkan umpama pokok yang tidak berbuah. Kita ada ilmu sembahyang 2 rakaat rawatib adalah perkara yang dituntut dalam Islam, maka kita tunaikan. Kita ada ilmu bahawasanya solat tahajud sebelum solat subuh 2 rakaat sangat dituntut dalam Islam, bahkan menjadi khususiat kepada baginda Nabi SAW untuk solat malam ataupun solat tahajud. Kita ketahui bahawasanya solat duha mendatangkan kebaikan daripada sudut rezeki kita, rahmat Allah kepada kita. Kita tahu perkara tersebut, tunaikan. Yang mana ilmu yang kita ada, sedekah, kita tahu bahawasanya sedekah itu amalan yang paling disukai oleh Allah dan Rasul. As-sadaqatu burhanun, kata Nabi SAW, sedekah itu adalah satu bukti, alamah, tanda bahawasanya seseorang itu beriman kepada Allah. Dia tidak boleh bersedekah, dia tidak boleh berinfak, dia tidak boleh memberikan kebaikan kepada orang lain kecuali imannya kepada Allah sangat tebal. Kadang-kadang poket ada duit tapi tak boleh nak buat keluar walaupun sedikit. Kerana apa? Masih terasa sayang terhadap hartanya itu. Namun dia tidak memikirkan sekiranya dia memberikan kepada orang yang memerlukan, memberikan, menginfakkan, mensedekahkan harta tersebut, maka akan ditambah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu kita ada, namun amalkan. Kita ada ilmu bahawasanya zikir sebelum tidur dan membaca suratul Mulk sebelum tidur di malam hari adalah satu tanda seorang yang Allah Ta'ala akan berikan pelepasan kepadanya azab di dalam kubur. Maka kita amalkan membaca suratul Mulk setiap malam sebelum daripada tidur. Kita tahu bahawasanya untuk dipercerahkan rezeki kepada kita, setiap subuh kita baca suratul Waqi'ah, maka jangan kita tinggalkan. Jadi para asatizah, ustaz-ustaz yang mengajar, memberikan ilmu kepada kita, memberikan panduan kepada kita, tujuannya adalah untuk beramal. Tujuannya adalah untuk beramal. Seperti kita sebutkan tadi, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu sekiranya tidak beramal, maka seumpama pokok yang tidak berbuah. Kita tanam pokok tersebut, kita semai pokok tersebut, hari-hari kita semai dia sampai dia besar, setahun, 2 tahun. Kalau durian 5 tahun, tengok-tengok tak berbuah. Tension tak kita? Tension. 10 tahun, tak berbuah juga. 15 tahun, tak berbuah juga. 20 tahun, tak berbuah juga. Maka lah kali kita tebanglah pokok tersebut. Sebab tak ada buah. Begitulah dengan ilmu. Sekiranya kita ada ilmu, tapi tidak kita amalkan, maka ia umpama tidak ada hasil daripada ilmu tersebut. Hasil daripada ilmu yang kita pelajari tersebut adalah amalan. Apabila kita mengaji kitab tasawuf, diajarkan kepada kita bagaimana untuk menjaga lisan kita, menjaga lidah kita daripada mempertuturkan perkara yang tak elok, maka kita praktikkan, kita amalkan. Kata Nabi SAW, 2 lubang yang menyebabkan ramai ahli neraka berada dalam neraka Allah. Lubang yang pertama adalah lubang kemaluan, lubang yang kedua adalah lubang mulut. Daripada 2 lubang ini membawa manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Maka anggota-anggota kita ini, gunakan keseluruhan anggota ini untuk taat setia kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan semua anggota badan kita ini tidak melakukan apa-apa untuk menjadi syahidun, untuk menjadi saksi kepada kita pada hari akhirat kelak. Jadikan mata, telinga, semua anggota panca indera kita yang ada ini akan menjadi saksi kepada kita. Ya Allah, dia ini adalah orang yang melakukan taat kepadamu, ya Allah. Saat ketika tersebut kita akan bergembira dengan penyaksian-penyaksian daripada anggota badan kita sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebaikan kepada kita. Kita memenuhi masa yang ada ini, moga-moga ianya memberikan manfaat kepada
kesemuanya insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna min ahli khair. Allahumma ja'alna min ahli al-'ilm wal 'amal. Allahumma ja'alna bil taufiq wa hidayah. Allahumma ja'alna min jannatika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya akramal akramin ya badi'as samawati wal ard ya zal jalal wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah daripada kebodohan dan kejahilan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.